نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung lagi daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah, yang mana kita teruskan dengan hadis yang ke-24. Masih lagi berkaitan dengan kalimah thayyibah, yakni iman. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa ra'ani marratan wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirarin. Rawahu Ahmad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah sesiapa yang melihat aku dan beriman denganku, dan berbahagialah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ulangi perkataan itu 7 kali untuk seseorang yang tidak melihat aku namun tetap beriman denganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman amana bi wa ra'ani. Berbahagialah sesiapa yang melihat aku dan beriman denganku. Sekali dia. Lepas tu Nabi SAW kata lagi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Berbahagialah orang yang beriman dengan aku dan dia tidak pernah lihat aku. 7 kali Nabi ulang perkataan. Hadis ini riwayat dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi tahu kemuliaan iman yang ada dan untungnya umat yang tak pernah jumpa Nabi SAW. Jadi dia bermula dengan tabi'in, para sahabat yang beriman dan sempat jumpa Nabi SAW. Kriteria para sahabat ni, dia sempat jumpa Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW dan mati dalam sebagai seorang Muslim, maka dia jadi sahabat. 3 syarat sahabat. Tapi kalau orang yang tak pernah jumpa Nabi SAW, mana dia bermula dengan generasi tabi'in, lepas tu atba'ut tabi'in, lepas tu turun sampailah kepada kita. An Abdurrahman ibn Yazid radhiyallahu anhu qala, zakaru 'inda Abdullah ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanuhum, qala faqala Abdullah, inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ra'ahu wallazi la ilaha ghairuhu ma amana mu'minun afdala min imanin bighaibin. Thumma qara'a alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi ila qawlihi ta'ala yu'minuna bil ghaib. Rawahu al-Hakim wa qala hadza haditsun sahihun ala syarti asy-syaikhain. Hadrat Abdurrahman ibn Yazid radhiyallahu anhu berkata bahawa ada beberapa orang menyebut tentang para sahabat dan iman mereka di hadapan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ni adalah seorang sahabat besar awalin, yang masuk Islam masa orang lain masuk Islam di Mekah tak sampai 10 orang tu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu antara sahabat Rasulullah yang paling alim tentang Al-Quran. Dia ni awalin. Lantaran itu Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan nyata kepada sesiapa sahaja yang telah melihat baginda. Demi zat yang tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya, iman yang paling afdal ialah berimannya seseorang terhadap perkara yang gaib. Kemudian sebagai dalilnya beliau membaca ayat alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim itulah kitab yang tiada sebarang syak dan keraguan di dalamnya. Sampailah kepada ayat yu'minuna bil ghaib. Sampailah kepada ayat iaitu orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Hadis riwayat dari Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Sahih dia lah. Jadi dalam hadis ini, riwayat ini, Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat yang paling antara yang paling alim, yang paling faham Al-Quran, yang paling rapat dengan Nabi. Dia masuk Islam awal-awal lagi di Mekah dan seterusnya sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi
Abdullah ni banyak di kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ni ada 2-3 Abdullah lagi. Jadi selalunya yang lain-lain akan disebut dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, macam tu. Tapi kalau dalam riwayat hadis-hadis dijumpai macam sekarang ni dia kata faqala Abdullah saja daripada kalangan sahabat Nabi, maka ia merujuk kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi bagi Ibnu Mas'ud ni sebagai seorang yang paling alim. Jadi dia kata betul lah iman para sahabat ni hebat lah, sebab para sahabat nampak Nabi SAW. Tapi orang yang boleh beriman dengan tak tengok Nabi SAW, tak jumpa Nabi SAW, tak lihat Nabi SAW, maka itu adalah iman yang jauh lebih hebat, iman yang jauh lebih afdal. Semoga kita ni termasuklah dalam kalangan ni. Hadis yang seterusnya, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udittu anni laqitu ikhwani faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwana qala antum ashabi walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni. Rawahu Ahmad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Lantaran itu para sahabat berkata, tidakkah kami saudara-saudara Tuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu ialah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku ialah orang yang tidak melihatku namun tetap beriman denganku. Hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Sekali lagi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Anas bin Malik ni dia bersama dengan Nabi SAW sejak umur 10 tahun. Umur dia dekat dengan umur Nabi SAW. Anas bin Malik ni umur dia 10 tahun, mak dia bawa jumpa Nabi dan bagi offer pada Nabi, ambillah anak aku ni sebagai khadam. Nabi terima. Jadi dia umur 10 tahun masa tu Nabi sampai di Madinah. Dia telah khidmat sampailah wafatnya Nabi SAW. Umur dia masa Nabi SAW wafat tu ialah 20 tahun. Muda lagi lah. Dan dia menjadi orang yang paling, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sebab dia lah yang khidmat Nabi SAW siang malam. Jadi Anas bin Malik ni, Nabi doa khusus untuk dia. Anak dia ramai 90 orang. Dan dia jadi orang yang antara yang paling kaya di Madinah. Banyak kebun tamar. Jadi kata Anas bin Malik bahawa pernah Nabi SAW bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Pada masa itu bukan Nabi duduk seorang ataupun dengan Anas saja, tapi pada masa itu kita tengok dalam hadis ini Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat lain. Rasulullah SAW duduk ramai-ramai. Tiba-tiba Rasulullah kata, aku nak jumpa saudara-saudara aku. Udittu, aku teringin sangat. Aku nak sangat untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Ya, udittu ni dia lebih berat perkataan tu daripada Arab tu, aku ingin. Tapi udittu, aku nak sangat. Apa dia? Laki tu ikhwani, nak jumpa dengan saudara. Maka kata Nabi, para sahabat Nabi SAW semua panik. Awalaysa nahnu ikhwana, kami ni bukan saudara kan? Maka kata Nabi, kamu ni tahap sahabat, tetapi ikhwan aku, saudara aku ialah orang yang beriman. Mereka beriman dengan aku. Walam yarawni, walaupun mereka tak pernah jumpa Nabi SAW. Bermulalah dengan generasi tabi'in yang pada masa itu bertebaran seluruh alam dah. Ada di macam-macam tempat. Sebab pada zaman Sayyidina Umar ni boleh katakan 2/3 dunia ni bawa takbiran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah kita tengok kat sini betapa iman ni. Walaupun kita tahu iman kita dengan iman para sahabat ni dari segi
makam dia tu memang jauh lah 5 sahabat ni, tetapi kita tetap ada peluang untuk mulia dengan Allah SWT kalau kita sungguh-sungguh usaha atas iman kita. Kerana iman inilah Nabi SAW telah beritahu bahawa orang yang beriman dalam keadaan tak pernah jumpa Nabi SAW, tak pernah tengok Nabi SAW, maka iman yang macam ni adalah iman yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita usahakan sungguh-sungguh atas iman kita ni, supaya kita ni akan menjadi semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan asbab itulah, kemuliaan yang dijanjikan inilah memudahkan kita esok untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat minum daripada telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Semoga Allah bertaufik untuk faham, amal, seterusnya kita dapat sampaikan pada orang lain, insyaallah taala.